Sayang, sayang tahu tak? Malam ni sayang cantik sangat. Macam bidadari. Wajah sayang pujo bak sirih. Bibir sayang merah bak delima. Dan sayang tahu tak? Sayang ni cantik sangat. Abang ni dah kenapa? Abang mata biat Saya pakai macam ni, yang selekeh macam ni, abang cakap saya cantik. Kalau ia pun nak bawa saya makan macam ni dengan lilin bagai semua, bagilah tahu awal. Bolehlah saya bersiap untuk abang. Ini pakai macam ni, kata macam bidadari. Tak apa-apa je abang ni. Mana mata biat Masalahnya, abang pun tak faham orang putih. Tapi abang ikut je lah. Selalunya, bila orang putih nak bagi bunga, dia akan buat macam ni. For my... Itu dia tadi sedutan daripada dari movie kita Romantika Bulan Madu. Orang cakap orang perempuan ni dia memang special ataupun istimewa. Betul. Sebab dia suka untuk ditebak perasaannya. Tak tahu kan, kadang-kadang puji pun salah. Tak puji pun salah. Tapi kadang-kadang kalau tiba-tiba macam tu Fatin, dia memang dapat menyerikan dan juga menyemarakkan lagi hubungan rumah tangga. Bukan katanya pasangan kita mesti nak belikan tas tangan mewah, nak bercuti keluar negara dan sebagainya. Tetapi dengan kata-kata pujian dan juga penghargaan, itu supaya dapat menyemarakkan dan juga menguatkan lagi hubungan percintaan dan juga kekeluargaan. Betul lah. Tapi kena tempat jugalah kalau nak puji tu. Kalau tadi saya pun keliru juga. Cantik. Dia pun ada apa-apa. Ni ada buat salah ke ni? Itu perempuan selalu macam tu. Cantik di mata suami. InsyaAllah. Kan? Okey. Kita nak bercerita panjang lebar lagi berkenaan dengan topik kita hari ini. Dan di studio kita ada 3 orang tetamu istimewa kita. Kita nak perkenalkan. Di hujung sana, kita bersama dengan perunding motivasi kita. Kita bersama dengan Ustaz Hanafiah Abdul Malik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sihat saya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga kita bersama dengan Faizah Ilai dan juga suaminya Haikal Hanafiah. Apa khabar kedua-duanya? Okey. Okey. Bila kita cakap tentang seri dalam rumah tangga ini, kalau boleh kita mulakan dengan Ustaz dahululah. Kalau kita cakap tentang seri ni ada banyak maksud ataupun orang kata pemahaman kita mesti berbeza-beza. Tapi kalau kita nak kaitkan dengan hubungan rumah tangga ni, apa antara contoh-contoh yang dapat menyerikan sesebuah hubungan rumah tangga? Okey, alhamdulillah. Yang pertama sekali bila kita sebut seri, dia ada beberapa terjemahan yang boleh kita. Pertama dia berkat, kedua dia rahmah. Rahmah ni dia jadi macam ada rahmat Allah Taala di dalamnya. Yang ketiga masya-Allah mesti ada senda gurau. Dan apa pun benda ni dia berkaitan dengan kemahiran. Kemahiran seni memikat hati suami, seni memikat hati mak mentua, bapa mentua, seni mendidik, seni memimpin, seni akan membawa kepada seri. Seni bagi pick up line. Dia kan ada. Bila kali terakhir suami di luar sana memberi pick up line pada isteri anda? Sayang, apa beza sayang dengan peti ais? Apa ranjat? Isteri pun pelik kan? So, peti ais menjejukkan makanan, sayang menjejukkan hati abang. Nasib baik. So, dia kena pandai. So, akhirnya benda ni akan menambahkan seri dalam rumah tangga. Dan seri ni kita kaitkan dengan kemahiran menguruskan emosi. Wallahualam. Okey, tapi nak tanya Kak Haikal, pick up line terbaru apa dia agaknya? Tak, tapi tu tadi Ustaz cakap sayang you lagi cantik. Apa beza you dengan peti ais kan? Kalau saya belum start lagi saya dah sentak lah. Dia nak samakan aku dengan peti ais ke? Okey, kita nak tanya kepada Faizah jugalah. Kalau Ustaz berkata berkenaan dengan seni untuk kita mencantikkan mahligai kita dan juga seri rumah tangga kita tu, apa agaknya pendekatan yang Faizah buat sejak kahwin untuk anak-anak dan juga untuk suami? Okey, Assalamualaikum. Okey, sebab saya masa kahwin saya dah ada 3 free. Maksudnya ada beli step sabun free. Cuma 3 gelas. Cuma 3 gelas lah. Jadi sebab anak-anak tiri memang tinggal sekali dengan saya kan. Jadi dia lebih pada kalau kita nak cakap pasal seri ni, dia sebenarnya mula-mula tu dia tu masa dapat topik ni saya cakap dekat suami,
dia orang bagi ni topik dia berseri, mungkin kita berseri lah kot, sebab tu dia orang panggil kita jadi tetamu. Tapi kalau cakap pasal seri ni, dia sebenarnya tak ada rumah tangga yang tak ada masalah sebenarnya kan. Cuma beza dia mungkin bila kita kahwin, kita punya kehidupan, saya kenal dia kehidupan dia lain, macam the way you was brought up, macam mana cara pemahaman kita berbeza, semuanya tak sama. Jadi bila kita terpaksa tinggal dengan seorang dalam satu rumah yang baru kita tahu perangai dia macam ni, dia mungkin susah sikit lah, sebab kita dah terbiasa tinggal dengan keluarga kita yang dah memang faham dengan kita punya perangai semua. Tapi bila dah kahwin dia berbeza. Tapi perbezaan itu yang membuatkan kita bertahan sampai 11 tahun. Kalau Haikal macam saya, mungkin tak tahan lah 11 tahun tu. Dia macam itulah kan. Jadi perbezaan tu kadang-kadang yang orang tak nampak. Saya suka apa yang Faizah katakan ini. Daripada apa yang Faizah katakan itu nak menampakkan kematangan dalam hubungan rumah tangga dan sikap Faizah sendiri yang matang. Kalau kita bercakap tentang perbezaan yang merapatkan dalam konsep ataupun konteks hubungan perkahwinan itu saling lengkap melengkapi. Kita menerima kekurangan dan juga kelebihan pasangan. Itu juga yang mungkin menjadi tiang seri paksinya untuk hubungan rumah tangga itu menjadi semakin kukuh dan juga kuat. Bagi Haikal sendiri, bagaimana Haikal melihat diri sendiri dan juga isteri dalam sama-sama meneruskan hubungan perkahwinan ini? Alhamdulillah hari ini dah sampai 11 tahun. Okey, Assalamualaikum. Gap kita agak jauh. Saya 9 tahun lebih. Saya muda lagi. Dia muda daripada saya. Jadi tak sama sebenarnya. Cara berfikir tak sama, level berfikir tak sama, semua tak sama kan. Jadi dia dengan dia, saya dengan saya. Tapi bila kita berjumpa, kita kena synchronize kan semua benda-benda tu lah. Try to synchronize. Dia tak boleh terlalu sync sangat pun. Bila terlalu sync nanti, dia jadi tak ada thrill, tak ada cabaran, tak ada seni tu macam Ustaz cakap kan. Jadi bila tak ada ke-synchronize tu, jadi maknanya kita akan ada problem. Cuma problem kita macam wire trip, tak lagi fuse terbakar, benda-benda kecil-kecil tu. Jadi benda tu di situ kita kena train kita punya sabar, kita punya itulah seni tu, kena seni macam mana nak mendidik, seni macam mana nak belajar sabar, macam-macam seni macam Ustaz cakap tadi kan. Benda tu kita kena belajar di satu benda. Mungkin dalam masa yang sama kita kena tahu juga apa yang dia nak. Jangan tahu kita aja kan. Kalau kita nak apa yang kita nak aja kan. Walaupun kita suami, katakan kita besar semuanya kan, suami boleh buat semua. Tapi kita kena give and take lah sama-sama. Itu yang saya try lah. Kadang-kadang ada juga time kita bebai kan. Time kita nak marah. Bebai pasal Penang. Penang kita nak bebai kan. Nak bebai kan, nak mengamuk kan. Tapi kita kena fikir lah. Cuma kalau dia di tempat kita, kalau dia buat macam tu, kita... jadi kita di situ, saya rasa apa pun kita kena balik pada agama lah. Kan? Agama adalah satu benda yang sangat penting dalam rumah tangga. Kalau kita ada basic agama yang baik, maknanya insya-Allah akan ada lah tu barakah, rahmat. Betul. Kan? Lepas itu baru disusuli dengan pick up line. Itu sakinah, mawaddah, warahmah tu yang penting. Okey, dan Ustaz, bagaimana pula kan kalau kita mendengar Haikal dan juga Faizah, tahap rasionalnya ada, keserasiannya ada, sempurnanya ada. Tapi ada juga, kita tak nafikan pasangan-pasangan lain yang mungkin tak serasi tapi mereka mencuba dan nak menyediakan rumah tangga tu seisi keluarga, bukan hanya pasangan suami isteri tapi anak-anak tu juga. Bagaimana untuk kita nak ada satu matlamat untuk kita kejar sama-sama matlamat tu? Okay. The first dalam Islam, kita kena amalkan satu ayat dalam doa jangan tinggal, iaitu surah Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kurniakan kepada kami pasangan hidup yang menjadi penyejuk mata, penyejuk hati. Dan jadikanlah kami pemimpin. So bila kita tengok isteri sejuk mata hati kita, tengok anak-anak sejuk masa hati. So we need help from Allah. Minta pertolongan daripada Allah. And Allah akan hantar seorang yang baik untuk jaga kita. Dan seorang yang akan mengiringi perjuangan kita. Dan yang keduanya, bila kita sebut tajuk ni, sebut macam mana seri rumah tangga. Studio ni cantik, tetapi dia bertambah berseri dengan Faizah, dengan decoration, dengan apa semua cantik. Benda-benda yang ni yang menyebabkan ekstra. Dia kena ingat, nak seri kan mesti ada ekstra. Extra touch. So extra touch ni dalam agama iaitu bertolak ansur. Dalam psikologi, dalam ilmu kaunseling mesti ada kemahiran. Kemahiran lelaki cara berfikir lain, dia makro, dia berfikir besar, dia mengejar matlamat.
perempuan dia memikir mikro, benda kecil-kecil dia fikir. Kan? Betul. Kecil. Wow, dia kan. Yang kecil tu kadang-kadang jadi besar. So dan apa berlaku? Lelaki memikirkan matlamat, perempuan memikirkan proses. Gabungan ini bila synchronize, dia jadi apa? Dia jadi laju rumah tangga, berseri-seri dan bahagia. Wallahu alam. Okey, jadi kena ada tadi tu kemahiran satu, kemudian tolak ansur. Ya. Okey. Tapi kalau kita cakap tentang seri-seri ni tadi, kena ada ekstra, kena ada lebihnya kan. Bagi macam Faizah dan juga Haikal sendiri, apa antara perkara-perkara kecil lah yang biasa anda lakukan bersama dengan sisi keluarga? Macam tadi kalau kita tengok sedutan drama tu, sebenarnya suami tu memuji pasangan isteri tu, mungkin itu antara Saya cara. kena marah. Awak kena marah Kena marah. Puji kena Balik marah. naik motor. Semalam saya pergi naik motor breakfast. I tak marah. Saya pergi Buka aib. saya pergi naik motor breakfast. Tapi saya pergi breakfast, saya balik pergi 7. Maghrib pun saya sampai rumah. Dia tahu bagusnya pergi breakfast sampai ke malam baru balik. Saya pun tapi kena fikir-fikir balik memang saya salah lah. Sebab saya kata nak pergi breakfast right, tapi saya balik sampai dinner right. Jadi kita pun tak boleh nak oi aku bos. Kau suka hati aku lah nak balik pergi apa, kita tak boleh dah cakap macam tu kan. Saya pun je fikir betul lah aku Itu salah. camdik je, bukan marah. Apa nama? Camdik je. Kalau pun nak update. Camdik. Camdik tu maksud dia apa? Camdik tu sindir. Sini. Cindy. Atau pergi breakfast sampai dinner baru balik. Okey. Tapi perkara-perkara begini mungkin kadang-kadang dia nampak macam orang luar dia mungkin tengok macam kenapa cengih ke marah ke bini dia semua kan. Tapi sebenarnya perkara-perkara macam ini yang mungkin merasakan bahawa menimbulkan orang putih kata spark lah. So, dah 11 tahun hubungan perkahwinan kan. Memang spark. Oh, kita hari-hari ada spark. So, Dia membutuhkan ego saya sebenarnya. okey. Kan saya yang rasa diri saya selalu betul. Bila dia cakap macam tu saya kata, saya salah ni. Cantik. Salah Haikal sebab Jadi buat kita sedar dia balik buat kan. confession national TV. ya. Salah dia point dia Tapi dekat dia tegur breakfast tu je. Tapi cara dia tegur tu okey lah. Tak ada mengamuk empah pintu tak ada lah. Kan. Tapi cara dia macam tu buatkan kita rasa macam Okey, jadi Haikal bersetuju. Ini antara cara-cara yang sebenarnya the small thing atau perkara-perkara kecil yang menyemarakkan ataupun menaikkan seri hubungan rumah tangga. Tapi Faizah setuju tak? Ini cara-cara untuk kita, yelah dah 11 tahun kan, takkanlah hari-hari je buka pintu nak tunggu bunga, buka pintu nak ada candlelight dinner dan sebagainya. Tapi ini cara-cara untuk kita menyerikan hubungan rumah tangga dalam konteks 11 tahun dengan seadanya. Okey, sebab drama ataupun apa tu orang kata overacting dalam sebuah rumah tangga ini dia perlu sebenarnya in order to attract the attention of your partner. Cuma dia tak boleh berlebihan lah. Tapi macam saya dengan Haikal mungkin sedikit berbeza sebab yang selalu banyak dramanya dia. Ya ke? Dia sebab saya macam mungkin sebab saya pelakon, saya dah letih berlakon setiap hari kan. Jadi macam dia saya tak, saya sentiasa berkarya. dia sentiasa dia teruskan karya macam contohnya macam dia bila dia tak tahu macam mana nak pujuk, dia tiba-tiba masuk hospital dengan sendirinya, dia akan check in. Masuk hospital. Jadi saya terpaksalah pergi tengok. Dia Saya memang pernah buat macam tu. Saya dia memang banyak tak tahu nak drama. buat apa. Saya tak boleh nak pujuk dia. Saya rasa macam susahnya nak pujuk dia ni kan. Saya pengsan depan sangka hospital kan? JPMC Kajang dekat. Ini betul ya? Pucung. Saya pengsan diri saya. Itu doktor pujuk, kenapa stres doktor masuk ke hospital. Itu lagi dia datang bila datang keadaan semua settle lah. Saya pun baru rasa lega. Itu rupanya. Dia memang banyak drama. Saya pernah buat. Boleh try. Tapi Fatin, kalau kita lihat sebenarnya, kalau kita ustaz, kalau kita tengok kan karakter ni, selalu kita beranggapan tadi awal bila kita tengok sesuatu drama tu kita isteri ni, perempuan ni, tapi rupa-rupanya lelaki pun sebenarnya banyak yang inginkan perhatian. Sebenarnya saya dengan Haikal dia macam berbeza sikit tau. Kalau macam selalu macam cakap apa, perempuan cakap apa macam you nak makan kat mana? Saya terbalik. Dia macam kalau macam contohnya sebab saya dengan Haikal kita orang selalu makan share tau. Sebab kita orang memang kita orang nafsu saja besar tapi perut kecil. Jadi macam kita makan kena share. Jadi bila kena share, jadi saya akan tanya, okey, hari ni kita nak makan apa ni? Kita nak keluar, kita nak makan apa? Ikut you lah, dia cakap. Tu saya cakap lah, okey kalau kita makan ni lah. Oh tak nak, kalau makan tu I tak boleh makan. Lah, habis tu you nak makan apa? Tak ikut you lah. Dan bila kita bagi cadangan dia saya pening tu. Ada juga yang macam tu kan. Tapi Ustaz, inilah sebenarnya warna-warni kan untuk kita semarakkan lagi cinta. Cara masing-masing Ustaz kan? Betul. Kalau rumah kita cat warna putih dia tak cantik. Dia mesti ada cat warna hitam ataupun gold jadi frame dia. Benda-benda macam ni yang menyebabkan rumah tangga kita berseri. Dan kalau kita dapat lihat pula kemahiran mengikut, kemahiran memimpin. Benda-benda ni kena develop year by year. Setiap tahun kita tambah kemahiran.
Dalam Islam kita ajar bagaimana suami menjadi imam dan isteri ni. Habis je semayang, suami berdoa. Doa ni tak semestinya bahasa Arab. Bahasa Melayu, ya Allah lembutkan sikitlah hati bini aku ni kuat now, dia merajuk. Kan? Sebut. And then suami isteri pun tambah doa. Dalam doa tu pun dah ada dialog, dah ada seni dan akhirnya insya-Allah rumah tangga akan jadi dapat pertolongan daripada Allah. Baru rumah tangga bahagia. Dan seterusnya, kalau kita beritahu satu perkara lagi, kebanyakan isteri lemah hari ini sebab apa? Dia fed up dapat suami yang tak pandai memimpin. Ni ramai. Dia tak boleh jadi leader, dia tak boleh bagi arahan, dia tak boleh jadi ni. Isteri tahanlah macam manalah suami aku ni pasal makan pun tak boleh nak beritahu. So patutnya suami dia kena bekalkan ilmu sebelum memimpin rumah tangga, sebelum berkahwin dengan suami. Ilmu memimpin tu kena ada, karismatik. Okey. Itu yang berlaku rampasan kuasa tu, Ustaz. Betul? Oh, rampasan. Sebab terlalu bosan, dia rampas kuasa. Jadi wujud atau kontrol. Kelakar lah. And then kadang-kadang gap masa, suami agak terlalu berusia. So dia dah rasa dah benda-benda tu. Isteri belum rasa. Isteri masih muda. Saya nak rasa makan macam mana rasa restoran ni. So kita kena downgrade kita punya umur. Macam mana, okey, kalau aku di pangkat dia, aku nak rasa. Okey, kita bawa je. Layan. Melayan isteri dengan lemah lembut, itu adalah kewajipan Islam. Bila kita kahwin dengan seorang perempuan, dia ada dua. Memberi nafkah zahir, memberi nafkah batin. Zahir, makan, minum, tempat tinggal, keselamatan dan pakaian. Tapi batin ni bukan sekadar hubungan intim, tetapi berlaku lemah lembut kepada isteri. So, kena ingat satu perkara, berlaku lemah lembut tu dalam bahasa Inggeris, romantik. Kena jadi romantik. Kena jadi romantik. Para suami semua saya tengok juru-juru kamera abang-abang government saya dan dekat belakang ni pun dan dalam panel ni pun semua dengar teruja je dengan dia angguk-angguk balik dia akan jadi romantik. Jadi isteri-isteri kalau lepas ni suami balik bawa bunga ke bawa coklat ke hadiah ke jangan pula fikir lain. Sebab dengan Ustaz Hanafiah cakap hari ni. Okey. Kalau kita bercakap tentang konteks seri ni tadi, lain orang lain ragamnya. Pastinya setiap pasangan juga mempunyai cara masing-masing atau formula masing-masing untuk menyerikan hubungan rumah tangga mereka. Tetapi bagi yang bertuah, dikurniakan Zuria, anak juga dikatakan sebagai penyeri dan juga penguat hubungan rumah tangga. Bagi Haikal dan juga Faizah sendiri, bagaimana anda melihat anak-anak turut menjadi seri dalam hubungan rumah tangga ini? Okey. Macam bagi saya kan, sebab kita kadang-kadang macam jadual Haikal bekerja dan kadang-kadang dia tak selalu ada kat rumah lah. Dia kadang-kadang malam-malam baru balik. Jadi sekarang ada anak-anak. Tapi itu tak bermaksud macam anak-anak tu adalah wajib untuk menjadi peneri sebuah rumah tangga tu. Mengganti suami kan Dia kena ada suami juga. Mana? Anak-anak tak cukup seri. Sabar. Setuju ke Faizah? Penonton kata Haikal diorang ingatkan serius, rupanya kelakar seram. Seram ni kelakar seram juga kan. Dah habis dia ceritanya semua. Dia sebenarnya okey, dia macam contohnya disebabkan macam saya ni saya orang yang Anak tu kalau macam tu kalau dia nervous lah tu. Dia because saya orang yang I'm a family person. Maksudnya sebelum berkahwin pun saya memang I'm a family person lah. Jadi Fiza tahu dekat saya memang kat rumah pun tak ramai sangat sebab saya mostly I spend my time with my family. Jadi bila dah kahwin pun sama. Jadi anak-anak saya pun sama. Jadi bila tak complete macam daddy dia tak ada, dia macam tak complete. So macam kena juga ada daddy. Kadang-kadang kalau masa syuting tu Haikal kena break juga untuk to be with us, to be untuk bersama dengan kita lah. Dia memang dia macam tu bagi saya seri sebuah perkahwinan tu suami dan isteri. Kalau orang yang mungkin tak ada anak lagi, dia tak semestinya dia tidak berseri tak. Tapi to complete sebuah rumah tangga itu perlu ada suami dan isteri dulu. Asasnya. Okey. Dan itu kata Faizah. Kita nak dengarkan juga betul atau tidak ataupun setuju atau tidak penonton di luar sana berkenaan dengan topik kita hari ini. Seri itu disebabkan isteri dan juga suami. Jom kita dengarkan. Of course, saya sendiri memang berpendapat anak memang penentu bahagia. Sebab apa? Sebab I think anak ni dia mengeratkan kasih sayang kita sebagai pasangan suami isteri. Sebab apa? Dia pelengkap lah orang kata. Macam saya sendiri, alhamdulillah setahun berkahwin saya terus dapat Rizka dan saya rasa setiap hari momen saya bersama Rizka, bersama wife saya, itulah benda yang paling membuatkan saya bahagia sekali. Anak bukan penentu bahagia, tapi anak ni lah
yang akan buat kita fikir banyak kali tentang perhubungan kita supaya kita jadi lebih matang dan tidak mengikut perasaan. Tapi penentu kebahagiaan adalah bila kita secara bersama pasangan memang bekerja setiap hari to better ourselves dan untuk jadi romantik sepanjang masa. Oh, of course. Okey, orang kata bagi pendapat saya, anak adalah salah satu-satunya cara untuk merapatkan lagi hubungan antara suami isteri, antara saya dengan isteri, di mana bila ada anak ni kita fikir benda yang satu. Orang kata bersepakat, kita akan bersepakat. Okey, bagi Emma, life partner kita yang sangat penting lah, sebab dia yang akan hidup sampai mati dengan kita, dia akan ada dengan kita. Anak ni macam kalau contohlah saya dengan husband, ada anak, rezeki pada Allah. Allah bagi kita rezeki dan tanggungjawab. Jadi of course dalam rumah tangga tak akan jadi bahagialah, cahayalah ada anak kan. Tapi tak semua orang nak ada anak. Kadang-kadang bila anak tu membesar, dia ada life dia sendiri, dia tinggalkan kita, end up sampai tua tinggal kita dengan husband juga. Orang ramai ada pelbagai pendapatnya. Ada yang mengatakan bahawa sememangnya kehadiran anak ataupun zuriat itu menambah seri dalam hubungan rumah tangga. Tapi ada juga yang mengatakan bahawa macam Faizah katakan tadi, memang sebenarnya dalam hubungan rumah tangga tu yang paling penting sekali adalah pasangan, suami dan juga isteri. Orang kata kalau kita nak buat rumah, kena ada tiang paksinya, tiang serinya. Itu yang paling penting. Betul. Untuk sebelum kita nak pasang bumbung, kita kena pasak kita punya apa tu, panggil apa? Tiang seri. Betul lah. Tiang segi tu dapat piling dan sebagainya kan. Jadi Ustaz, bila kita bercakap tentang konteks hubungan rumah tangga ni, kenapa pentingnya pasangan suami dan isteri? Sebab kita harus akul bahawa tidak semua pasangan ini direzekikan, dikurniakan dengan kehadiran cahaya mata. Jadi namun mereka tetap boleh bahagia dengan cara mereka sendiri. Kalau Ustaz boleh kongsikan. Betul, dia kena lihat satu perkara. Bila suami isteri berkahwin, hidup mereka bahagia. Tetapi dengan kehadiran anak, hidupnya bertambah seri. Dan bila bertambah seri ni maknanya bertambah bahagia. Yang keduanya, ada pasangan suami isteri dah lama kahwin, tak dapat anak. Contohnya Nabi Zakaria alaihissalam. Lama Nabi Zakaria sampai rambut dia dah berusia, rambut dia dah beruban, tetapi dia tak dapat anak. Dan dia berdoa kepada Allah, dengan izin Allah, Allah kurniakan anak walaupun usianya dah lebih 90 tahun. Ini kuasa Allah. Tapi walau macam mana pun, kata kunci untuk berseri rumah tangga, first, iaitu syukur. Alhamdulillah. The power when you say Alhamdulillah, jiwa kita akan jadi lapang, hati kita akan jadi tenang. Contohnya, kalau dalam Al-Quran beritahu, la in syakartum la azindannakum. Siapa bersyukur, Allah tambah nikmat. Nikmat ni tak semestinya anak, tetapi dapat pasangan yang pandai bagi pick up line. Pandai bergurau seram, lawak seram. Dia pandai tackle hati kita. Kadang-kadang kebanyakan hari ni masalah utama, Fiza, iaitu tak lain dan tak bukan orang tidak bersyukur. Dalam juta-juta orang perempuan di luar sana, kenapa suami kita kahwin dengan kita? Dalam berjuta suami di luar sana, lelaki yang handsome, lebih handsome daripada kita ni, kenapa si isteri ni mengambil kita jadi suami? Ada satu kuasa, walaupun mereka bergaduh sehari-hari gaduh, tapi satu kuasa yang telah menetapkan mereka adalah suami isteri hingga ke akhir hayat. Kuasa itu adalah kuasa Allah. Come back to Allah, Allah will guide us. Wallahu a'lam. Wow. Okey, mungkin Faizah juga boleh kongsikan jugalah. Ustaz dah katakan yang mana memang asalnya daripada suami dan juga isteri, baru orang kata positivity tu turun ke anak-anak, seterusnya lengkap untuk satu keluarga tu nampak seri. Setuju atau tidak? Okey, ni saya selalu cakap benda yang selalu orang tak faham ya. Your happiness is your own responsible. You know, it's not your spouse punya responsible tau. Sebab macam tadi Ustaz cakap, bahagia tu sebenarnya dia kalau kita bersyukur, bahagialah kita. Kalau macam contohnya, kalau macam sekarang ni dia memang decide untuk tak happy. Jadi dia macam I tak happy. Dia, walaupun suami dia buat macam-macam pun, dia memang decide untuk dia tak happy. Jadi sebab tu cakap happiness itu bukan tanggungjawab kita orang punya pasangan, tanggungjawab kita sendiri. Kalau kata kita happy, kita bersyukur, happy lah kita. Jadi kalau kata you tak happy, itu masalahnya you lah yang ada masalah tu. Jadi sebab tu cakap bila ada je you can't make me, you tak boleh buat I happy. Sebenarnya dia memang bukan kerja dia buat happy. Betul. Bukan kerja dia kan. Kerja dia awak kena rasa happiness dengan rasa bersyukur.
you akan happy. Saya suka dengan kata kunci syukur ini sebab itu yang kita kata bahagia dengan cara kita. Bahagia itu kita yang cipta. Sebab kalau kita minta atau kita meletakkan kebahagiaan kita pada pasangan kita ataupun pada anak-anak ataupun pada orang lain, mungkin itu sukar untuk membuatkan kita jadi lebih bersyukur. Di penghujung perbincangan kita ini, mungkin Haikal nak kongsikan juga bagaimana sebenarnya kalau ada sedikit yang boleh dikongsikan dengan penonton-penonton kita ni kan dalam 11 tahun melalui hubungan rumah tangga ni, apa perkara-perkara penting yang suami kena ambil tahu dan ambil kira dalam sama-sama menjaga hati pasangan dan juga meneruskan hubungan perkahwinan ni, Haikal? Okey, bagi saya kita jangan terlalu fikirkan apa yang kita nak, terlalu fikir pasal diri kita lah. Kan? Tapi bila salah kita boleh put blame tu kat kita. Tapi kalau jangan kita cuba nak menyalahkan orang kan. Jadi kita kena belajar. Macam Ustaz cakap tadi lah, kita kena syukur. Memang kena bersyukur selalu. Jadi bagi satu kita kena ambil berat, kena jaga keluarga. Kalau ada masalah kita jangan senang-senang nak melenting, kena banyak-banyak berserah lah kata kan. Di pucuk pangkalnya memang kita kena balik pada agama juga sebenarnya kan. Tak kisahlah apa jenis bangsa sekalipun kan. Kalau bangsa lain kalau kita orang Islam kena balik pada agama. Jadi apa-apa pun kita memang kena minta daripada yang di atas. InsyaAllah. Kan kalau kita ingat yang di atas, yang di atas akan sentiasa ingatkan kita dan apa yang kita minta insya-Allah dia akan bagi. Tapi kalau tak bagi janganlah pula kita marah. Kan kita kena belum sampai masanya lagi. InsyaAllah. Dan Ustaz, mungkin sedikit rumusan daripada Ustaz. Secara ringkas, untuk rumah tangga berseri, pertama sifat syukur, lepas tu ada seni. Seni diperlukan ilmu. Seni macam mana nak memikat hati isteri, hati suami. Ramai orang lelaki dia ada kebolehan memikat hati gadis, hati orang lain. Tapi hati isteri mereka dah malas. Ada Ustaz? Ada ramai. Dia simpan seni tu. Dia simpan seni tu. Sebab isteri kadang-kadang bila kita puji macam tadi awal-awal tadi, kita puji dia marah. Dia kata, awak ni kenapa ni? Saya tak marah. Saya cakap tak. You jangan bagi tahu benda yang saya dah tahu. Macam tu. Okey, tips tu. Okey. So apa dia ada formula 7P. Saya ringkaskan. Pertama, memberi dan menarik perhatian. Perhatian yang pertama. P yang kedua, puji dan peluk. Sebelum keluar rumah, peluk. Sebab kita takut suami kita keluar rumah, tak balik lagi dah. Dia balik sebagai jenazah. Yang ketiga, kita beritahu pendidikan. Pendidikan terbagi pada 3A. Agama, akhlak dan akademik. Akademik ni Ustaz pecah kemahiran. Awak jangan layan saya macam ni. Awak jangan tinggi saya macam ni. Abang minta maaf. Kemahiran meminta maaf ni kena ada. P yang seterusnya selepas puji dan peluk, selepas pendidikan, P yang seterusnya ni adalah pulau. Suami dibenarkan pulau. Isteri dibenarkan kalau boleh, kalau kita nak marah-marah tak elok, kita diam je. Orang laki-laki suami ni, dia tak boleh kita diam je. Muncung, boleh gantung 2-3 hanger. Oh ya Allah, jadi suami akan apa silap. So, dan seterusnya selepas pulau, jangan lupa iaitu kita pujuk. Rasulullah SAW isterinya pernah merajuk, iaitu Aisyah. Rasulullah dah pujuk banyak kali tak boleh. Last kali Rasulullah picit hidung isteri dia. Picit sampai tak boleh bernafas, barulah Aisyah menepis mengatakan kenapa ni, lain kali jangan balik lambat lagi. So bayang rumah tangga Rasulullah pun ada masalah, tapi dia ada kaedah pujuk. Jangan biar isteri merajuk lama-lama. Nanti mana-mana bangla mai jenuh kita. Itu yang tadi buat pengsan tu. Oh, pandai. Itu ilmu itu yang P yang keberapa? P ke nombor 2 Ustaz? P, itu betul. Pengsan. Oh, pengsan. Bau tahu. P yang seterusnya, yang ke-6, selepas tu penghargaan. Beri penghargaan. Jangan lupa tarikh perkahwinan, jangan lupa tarikh hari jadi. Ini penting. Pantang datuk nenek moyang isteri kita. Betul. Ustaz, lagi satu penghargaan Ustaz. Kalau macam ada duit lebih tu bolehlah buat isteri pergi butik beli beg ke apa kan? Betul. Saya cadang tambah rezeki insya-Allah. Saya cadang sebenarnya kalau ada duit lebih, penghargaan yang orang perempuan paling suka adalah percutian. Tapi last kali periksa yang kalau abang ada salah, berapa saya nak tegur abang, tulis satu kertas ataupun beritahu abang. Penghargaan ni maknanya muhasabah, periksa ni maknanya muhasabah diri kita. Kalau beritahu. Dan saya selalu minta maaf lah. Minta maaf pada isteri, minta maaf. Latih minta maaf. Laki-laki paling susah nak keluar daripada mulut dia, I love you and I minta maaf. Saya senang dua-dua tu Ustaz. Senang senang sangat tak best. Okey, ada 7 P yang Ustaz kongsikan tadi itu, semoga dapat memberi manfaat sedikit daripada Pak Izzah sendiri sebelum nak pergi kedai beli handbag nanti. Okey. Okey, dia ni untuk ni saya cakap ni secara general lah.
untuk memilih suami ataupun isteri sangat penting. Sebab orang yang kita pilih untuk menjadi suami ataupun orang yang kita pilih yang untuk menjadi isteri adalah orang yang akan membawa kita sama ada ke jalan yang betul ataupun terpesong ke lain. Jadi choose your jodoh wisely. InsyaAllah. Itu sangat penting supaya dia, sebab kita akan terikut dengan pasangan kita. Bila kita dah berkahwin, kita mesti akan terikut cara dia sikit dan dia pun mungkin akan terikut cara kita. Jadi bila kita tersilap pilih, habislah kat situ. Habislah hidup kita kat situ. Itu penting juga. Itu. So choose your spouse wisely. Okey, pilih pasangan anda dengan sebaik mungkin. InsyaAllah kita sama-sama bermohon kepada Allah untuk memberi kita yang terbaik dalam kehidupan kita. Terima kasih kita ucapkan kepada Pak Izzah, Haikal dan juga Ustaz di atas perkongsian hari ini. Terima kasih Haikal atas lawak-lawak seram kelakar tadi dan Pak Izzah di atas perkongsiannya. Ustaz di atas pelbagai perkongsian-perkongsian yang bermanfaat yang sama-sama dapat kita jadikan panduan dan membuka mata dan juga minda anda penonton-penonton yang mungkin ketika ini dalam keadaan kegusaran, susah hati dan sebagainya, tak tahu macam mana nak pujuk isteri, boleh ambil idea pengsan tadi. Itu antara tips tu yang mungkin boleh kita kongsikan. Baik penonton, terima kasih untuk perhatian anda. Kita ingin berehat seketika, sekembali lagi selepas ini.